cara lah. Kena tutup bahu ni. Kalau tidak tak sah sembahyang. Itu satu pendapat Imam Ahmad. Yang kedua, sembahyang tanpanya sah. Ini pendapat yang kedua Imam Ahmad. Tetapi orang yang melakukan begitu berdosa. Kalau tak tutup bahu itu dosa, kerana meninggalkan sesuatu yang wajib. Tapi sembahyang itu sah, tapi dosa. Ada juga dosa bila-bila sembahyang. Taqiyuddin As-Subki menukilkan hukum wajib menutup bahu ketika bersembahyang daripada nas Syafi'i. Ada salah ini kan? Baik tidak. Syafi'i itu kecil itu bahasa Rumi kan? Ada sikit-sikit lagu itulah. Sebab tak dipada tu rekah dia tak terbaik. Baik tidak. Tapi ini mazhab Syafi'i. Kerana itu beliau memilih. Ada satu pendapat Imam Syafi'i berdasarkan nas dia. Tapi dia sebut serupa dengan Imam Ahmad. Kena tu. Ini pendapat Syafi'i. Dan Subki dia pilih pendapat tu sebab apa? Ada dalam nas Syafi'i. Nas Syafi'i ini maksudnya dalam kitab dia tulis. Ada sedikit. Serupa dengan Imam Ahmad. Bermakna menutup bahu ni berat lagi. Jangan kita seperti sebut bahu ni kan, ambil berat tutup kepala ni pakai pium. Semua orang kan dia nak semayang tu kain pakai ni je tutup bahagian bawah ni saja. Bahu dia tak cara, dia ambil pium tu atau pakai serban. Itu tidak lebih penting. Yang lebih penting tutup bahu. Mengikut pendapat Imam Syafi'i. Ni tak pium dia sebut tu. Perbezaan pendapat di sini sebenarnya berpunca daripada kelainan cara memahami maksud Nabi SAW dengan perintahnya atau larangannya dalam hadis-hadis yang tersebut di bawah bab ini atau hadis-hadis lain seumpamanya. Jumhur ulama termasuk Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i dalam pendapatnya yang masyhur dan diterima pakai oleh kebanyakan tokoh-tokoh Syafi'iyah mengatakan perintah Nabi SAW itu bukan wajib, tetapi untuk menyatakan yang lebih baik sahaja, lebih molek sahaja. Nabi SAW suruh ni ada kalanya nak menyatakan lebih molek kalau kita tutup bahu, bukan menyatakan wajib, kata dia. Imam Bukhari dalam masalah ini nampaknya berada di pihak jumhur. Demikian juga pendapat Syah Waliullah boleh betul juga. Dia kata Imam Bukhari berada di pihak jumhur. Kerana beliau, apa yang kita sebut, demikian juga pendapat Syah Waliullah. Dia seorang ulama, orang lain ulama lagi ulama. Di sini nak ayat sebab dia ada tulis berkenaan dengan Al-Abwab wa Tarajim Imam Bukhari ini. Jadi maksud Imam Bukhari buat tajuknya apa maksud? Di situ dia ayat Imam Bukhari nampak cenderung kepada pendapat jumhur ulama. Supaya kita juga pendapat kita pun katalah betul juga Imam Bukhari ya. Kerana beliau menyusulkan bab ini dengan bab berikutnya yang dengan jelas memuatkan perintah Rasulullah SAW supaya memakai kain yang kecil dan pendek sebagai kain yang dikilas di bahagian pinggang. Pasalilah bab yang kita baca. Tentu sekali dalam keadaan itu kedua bahu akan terdedah. Sebaliknya Ahmad dan orang-orang yang sependapat dengannya mengatakan perintah itu sebagai perintah wajib. Dia anggap amat perintah sebagai wajib. Hak ni anggap tidak sebagai wajib, sunat. Banyak lagu-lagu ni beza pendapat ulama kerana hak ni anggap perintah ni sebagai wajib, hak ni tidak anggap sebagai wajib. Jadi berbeza pendapat. Banyak dalam perkara lain. Larangan Rasulullah SAW juga bagi jumhur ulama bukan merupakan larangan yang memberi arti haram, malah ia sekadar larangan tanzihi sahaja. Larangan untuk menjaga benda yang lebih molek sahaja, yang memberi arti kurang elok jika tidak dilakukan. Sekadar kurang molek. Manakala Ahmad dan orang-orang yang sependapat dengannya pula memahami ia sebagai larangan yang memberi arti haram. Jadi begitu. Banyaklah lagu-lagu ini jadi beza pendapat. Kedua, tadi maksud pertama Imam Bukhari.
Maksud kedua Imam Bukhari buat tajuk di atas itu, dan dua bagi hadis di atas itu, ialah perintah yang tersebut di dalam hadis ini bagi Bukhari khusus dengan kain yang besar dan panjang. Tak suruh letak atas bahu ni. Khusus dengan kain yang besar dan panjang. Kerana dengan memakai begitu, aurat seseorang yang sedang bersembahyang lebih terpelihara daripada terdedah, dan lebih menjaga hak Nabi suruh tutup bahu tu, ada juga, dapat juga kalau dengan berselimut. Adapun kalau kain yang dipakai untuk bersembahyang hanya selai kain yang pendek dan kecil, maka Rasulullah SAW memerintahkan supaya dia dipakai sebagai kain pakai, iaitu dengan dikilat atau diikat pada bahagian pinggang, seperti dalam bab berikut tadi yang kita baca. Itu ya, beza dia. Bab sebelum ni dengan rasanya cukup. Setakat itulah dulu untuk hari ini, dan kita akan sambung seterusnya insya-Allah kalau tak ada apa-apa minggu depan. Wallahu a'lam. Kira tadi uraian paling lebar dari kita. Saya terus buka kepada Muslimat untuk bertanyakan soalan. Di situ saya kaya. I tahu macam ni dia hati apa semua dia saya ada dekat I tak pen dekat buku sebagainya. Tanya boleh bawa ke dia ke layak. Kalau siapa-siapa mau buat lagu tu boleh bawa ke situ. Tak perlu. Doa saja. Tu sunnah. Doa. Sembahyang ajak tu boleh, sekadar sembahyang ajak tu boleh. Tapi sebagai suatu ketetapan tak molek juga. Hak moleknya buat sendiri. Tak usah menyusah-nyusah lah. Orang kita tu beri jamu. Sikit-sikit kalau buat jamu mesti ada lah jamu tu nak. Setiap majlis mesti ada jamu. Adalah jamu kita makan. Air pun tak moleknya. Tu lagi lah tak molek, tak usah lah. Tak usah ditulis orang menego. Tak ada lagu tu. Jadi sebenarnya tak molek. Jadi rasa kita ni lebih sangat kan? Berkat sangat. Jadi siapa boleh jual air gitu, buah kismis ke apa, kita baca tu dah. Jadi geligor benar lah. Gini, tengok anak-anak dia dulu geligor pun. Lebih kurang orang lain. Nak usaha dia. Yang moleknya doa. Doa tu sama-sama. Semaya ajak pun ada juga pun. Untuk pengetahuan belakang tadi, soalan tadi tentang musim puasa ni ramai orang pergi buat minta air tawar, air untuk tukar hati, main hajat dan sebagainya. Adakah ini boleh membawa kepada benda-benda yang tak baik di bidang dan sebagainya? Itu jawapan orang telah berikan. Ada soalan lagi? Tak, orang nak pergi haji lah ni musim semaya hajat juga. Macam itu, okey pakai amal lagi. Amalan semaya hajat hari dah ramai-ramai. Itulah bendanya. Kita ni jadi pelajar. Itulah. Salah satu benda tu jadi pelajar. Jadi buat sebagai suatu mesti. Hak tu tak ada. Semaya hajat tu tak ada sunnahnya. Hak ada ni semaya nak pakai ihram. Bila pakai ihram hak tu ada. Buat hak tu. Tapi hak tu tak buat. Hak ada tu kita tak buat. Ada pun semaya hajat tu tak ada. Tak perlu. Khusus untuk tu. Dan mungkin banyak lagi orang kita ni kan sedikit maya ajak, sedikit maya ajak. Jadi tutup lembah ni tiga tu. Macam pakai yatim. Dia ubah nama pakai yatim untuk orang pergi besar. tak ada semua. Ada lagi? Daripada Muslimat? Daripada Muslimin? Soalan? Oh ya, silakan. Tambah sedikit lagi daripada semaya ajak tadi. Ada soalan dia tahlil perdana, munajat perdana dan akhir ni munajat di baju untuk mendapat ajak atau lebih munajat di musuh Tak ada semua.
Itulah bendanya. Kalau kita lock benda-benda Bitcoin, dia akan jadi. Orang buat ikut suka mana-mana agama. Tak ada munajat gitu kan. Tak ada. Cuma kalau orang nak pergi Mekah, dia doa kita, itu ada sekadar tu ya. Tapi kalau cara upah khusus ke apa tu kan, sebab orang buat apa dia? Haji tu kan. Haji badan tu misalnya kita tu. Tak ada. Lagi apa ni, baca tahlil perdana tak ada benda tu. Tak ada lah. Jadi tak perlu kita terikat dan mengikat diri. Takut gini, takut lama-lama jadi orang ingat ini pun ajaran Nabi. Nabi buat lagi. Itu takutnya. Jadi secara senyap-senyap kita telah berdusta atas nama Nabi SAW. Secara tidak langsung, secara senyap-senyap. Takut begitu. Baik tak usah buat lah. Seterusnya orang kita ni dia ikut orang rakyat ya. Tak dia kena ada kitab. Ada kitab. Pas kitab tu pula kita tengok pula kitab tu lah. Benda-benda saat ni dalam kitab pun tak ada. Dalam kitab biasa pula ada alif dana. Ada lagi? Soalan? Ya, silakan. Berkaitan dengan saya ajar tadi. Tak. Ada Pak Dr. Kenapa Pak Dr. pada dia secara khususnya tak ada, tapi dalam istisqa ke apa kan, minta ada dia buat ni. Jadi pada dasarnya ada lah. Jadi mengikut ulama ramai mengatakan ketika solat malam balik. Itu adalah boleh. Ya. Ada pendapat kalau kita ada video ni, saya cuma dalam dunia orang-orang dan itu email kalau tak ada kuliah, kalau tepi dalam kalau kuliah mana Memanglah ada pendapat-pendapat lalu bukan tersebar dalam masyarakat. Sebenarnya itu pendapat sumbat sebenarnya. Tak ada dalil. Dia kira. Paling ada kalau dalam kitab fiqh. Dia adalah dia royak tak boleh menjadi saksi, mungkin boleh membawa jadi fasik ke orang-orang yang orang-orang yang melakukan sesuatu yang menghilangkan maruahnya. Maruahnya itu kalau orang itu lagu ni misalnya keadaannya, dia tak sesuai dengan orang tahap dia, orang pada kedudukan, itu menghilangkan maruah juga. Misalnya dia orang yang terhormat, tiba-tiba makan belah jalan semua orang ramai, itu tak ada maruah juga. Misalnya dia orang yang bagus, orang yang dihormati, tiba-tiba sokor darah orang luar-luar misalnya benda-benda lagu. Ataupun pakaian dia orang yang mengaji, tiba-tiba dia pakai pakaian pada tidak serupa, tidak sesuai langsung lah dengan kedudukan dia. Itu pun menjatuhkan maruah juga. Itu dalam kitab fiqh ada sebut. Tetapi dalam kitab fiqh dia sebut bukan di satu pihak saja. Pihak orang biasa ni, dia kata kalau dia tidak layak pakai serban, kalau dia pakai pun jatuh maruah juga. Gitu. Kalau dia ni orang tahap tu dia buat serupa jadi mengelirukan orang. Serupa orang alim cara pakainya. Itu pun menjatuhkan maruah juga. Dia masuk waktu sekali, bukan satu pihak saja. Alim ni pun begitu juga. Yang sebenarnya hak sebut dalam kitab fiqh dia cerita benda lain. Dia cerita dalam setengah-setengah masyarakat dia ada pakaian khusus. Misalnya kalau Mesir, kalau pakai serban ni piyah merah, macam mana qari. Kalau tidak qari tak boleh pakai lah. Kalau sudah jadi ketetapan gitu,